Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustaz Ghani, Tuan Imam, seluruh ahli kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa, pertama dan paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya. Pada malam ini alhamdulillah Allah izinkan kita untuk sama-sama berada di masjid ini dalam kerangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, solat berjemaah, kemudian kita dapat duduk seperti mana sebelum ini, duduk sebentar nanti masuknya waktu isyak, kita duduk dalam majlis tazkirah, majlis nasihat, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala keberkatan, rahmat buat kita semua insya-Allah. Seperti mana yang kita juga sedia maklum bahawa kelebihan orang yang berada dalam duduk majlis ilmu ni sangat banyaklah, sangat banyak. Maka beruntunglah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dia untuk berada dalam mana-mana majlis ilmu. Untung. Ada orang Allah tak pilih, dia nak tapi Allah tak izinkan. Kita nak, kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan kita. Itu merupakan suatu kelebihan yang pada saya kita jangan lupa untuk melafazkan alhamdulillah, untuk melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertamanya nak minta maaf dulu lah. Lama Ustaz ni, 3 minggu lah. 3 minggu. Seminggu sebelum mengundi kan. Dia hari Sabtu ni sebenarnya orang ajak pergi ziarah kan. Hari biasa kerja, hari 2 minggu tu lah, hari 2 minggu. Dan hari mengundi saya balik Kedah. Balik daripada Kedah tu ada program rasmi lah, jadi tak dapat nak hadir. So hari ni alhamdulillah malam ni dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Mengundi pun dah mengundi dah kan. Dah kabinet pun dah ada. Betul ni Jadi kalau saya tak datang juga malam ni tu maknanya saya tersenarai Dan sebab tak tersenarai jadi malam ni sampai ke sini lah kan. Tak apalah
Apapun kita doalah kepada para pemimpin kita supaya bagi yang beragama Islam tu mudah-mudahan mereka semua bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana manusia umat Islam, tak kira dia siapa pun, kan, sekiranya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah apa dua kerja yang dia buat tu tidak akan lari daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk kita laksanakan. Sebab tu saya teringat dalam satu buku ditulis oleh Syuaib Sulaiman. Buku tu buku bahasa Melayu lah. Dia punya tajuk dia Prestasi Umat Cemerlang. Prestasi Umat Cemerlang. Dalam salah satu bab dia tu dia menceritakan tentang apa kesan, apa akibat apabila ibu ayah tak bertakwa, kan. Salah satunya disebut sebagai apa kesan apabila pemimpin kita ini tidak bertakwa. Pemimpin tidak bertakwa. Pemimpin tu bukanlah kita kata ahli pemimpin yang paling politik lah. Termasuk kita lah. Semua saja. Di mana-mana peringkat, selagi mana kita sebagai pemimpin, kalau kita tidak bertakwa, maka ada akibat-akibat dia. Antaranya disebut, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah SWT, jika pemimpin itu tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak menjadi wakil kepada Allah. Dia hanya menjadi wakil kepada orang bawah, wakil kepada rakyat sahaja. Maknanya dalam apa jua kerja yang dia buat, dia terlupa kepada pencipta, terlupa kepada Allah SWT. Orang yang bertakwa, pemimpin yang bertakwa, apa jua yang dia buat, mesti dia ingat kepada Allah. Boleh tak boleh, okey tak okey, baik tak baik. Itu orang yang bertakwa. Banyak lagi lah disebutnya. Jika pemimpin tidak bertakwa tu, dia akan melahirkan rasa takabur, kan. Rasa takabur ni apa? Rasa bangga diri, sombong, kan. Sebelum kita dilantik, Allah warak tawaduknya. Tapi bila kita ada dilantik, kan, kita lupa. Kita akan jadi pemimpin yang sombong, yang riak, yang wujud dan sebagainya. Jadi kita minta kepada Allah, kita berdoa lah, semoga pimpinan kita mereka ni termasuk dalam pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jika mereka takut kepada Allah, jika kita lah pada malam ni pun, kalau kita, memang kita pemimpin, kan, paling kurang pemimpin dalam sebuah keluarga, maka setiap tindak tanduk kita insya-Allah lebih selamat, tidak akan menzalimi orang lain, menganiaya orang lain, kan. Kalau dalam sebuah keluarga kita tidak akan menganiaya anak isteri kita dan sebagainya. Itu kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung. Kau tak silap saya, muka surat 75 kot. Surat 75 lah, siapa yang ada kitab tu, 75. Pasal itu macam beli banyak juga, hilang lah. Ada buku teks, kan. Ingat ada 10 buah, ada dah, kan. Tak apalah. Bukan hilang, ustaz jarang main, kami pun terlupa nak bawa kitab. Bab yang ke-44. Okey, bab yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dalam kitab Adabul Mufrad ni, susunan Imam Bukhari ni, bab yang ke-44 iaitu bab man kariha an yatamanna mautal banat. Iaitu bab pada menyatakan orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak-anak perempuan. Bab sini dah larangan kita mengharapkan kematian anak. Hadis ini yang ke-83 ni, siapa yang ada kitab? Tak ada kitab lah. Dia hadis ni sanad dia dhaif lah. Sanad dhaif.
Dia nak menceritakan tentang larangan kita mengharapkan kematian anak perempuan. Mungkin kita tak lah, tapi masa benda ni mungkin berlaku pada zaman jahiliah dulu. Pada zaman jahiliah dulu, anak-anak perempuan ni dia menjadi satu fitnah, menjadi satu beban kepada mak ayah, kepada Okey, hadis yang ke-83. Haddatsana Abdullah bin Abi Syaibah qala haddatsana Ibn Mahdi an Sufyan an Utsman bin Al-Haris Abi Rawwa an Ibni Umar anna ar-rajula kana 'indahu wa lahu banatun fatamanna mautahunna faghadiba Ibn Umar faqala anta tarzuquhunna. Ini adalah asar sahabat lah. Dia bukan hadis mauquf. Dalam syarah dia sebut sini kenapa dia dhaif, kerana dalam sanad itu ada nama Abi Rawwa. Abi Rawwa ni dia tidak masyhur, tidak dikenali. Sebab tu dia jadi riwayat tu jadi dhaif. Daripada Utsman ibn Haris Abi Ar-Rawwa, daripada Ibnu Umar, bahawasanya seorang lelaki berada di sisinya dan lelaki itu mempunyai anak-anak perempuan. Ibnu Umar cerita, beritahu bahawasanya ada seorang lelaki duduk di sebelah dia lah, dan lelaki tersebut ada anak-anak perempuan. Jumpa tak muka surat 75? Muka surat 75 Dan dia tu yakni ayah lah, lelaki dia lah, menginginkan akan kematian mereka. Jadi bila dia bagi tahu kepada Ibn Umar bahawa dia boleh anak perempuan dia ni dia nak mati. Mati. Kemudian Ibn Umar marah. Lalu marahlah Ibn Umar, lantas dia berkata, apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka? Yang duk risau, duk takut ni, duk minta bagi mati ni, memang tanya mak, adakah kau yang bagi mereka ni rezeki, anak-anak kita ni, kan? Jadi dalam riwayat ini, dalam syarah dia disebut yang dikatakan dia minta anak dia mati ni ada dua kemungkinan. Yang pertama, sama ada sebab perempuan pada zaman jahiliah ni dia orang kata apa, kalau ada anak perempuan ni malu, tidak menjadi kemuliaan, tidak dibanggakan bagi keluarga yang ada anak perempuan. Itu sebab yang pertama. Dalam syarah sebut itulah. Yang kedua, kenapa dia minta anak-anak dia mati ni? Kerana tidak mampu memberi nafkah, tak mampu nak bagi belanja. Tak mampu nak bagi belanja. Apa sebab tu Sayyidina Umar kata apa? Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka? Maknanya yang bagi rezeki, seperti mana yang kita sedia maklum, bukan kita. Yang memberi rezeki kepada anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak payah risau lah. Sepatutnya tak payah risau. Cuma kita, tanggungjawab kita adalah ikhtiar, usaha, kan? Tapi yang nak menentukan rezeki kepada anak-anak kita ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita lihat orang kadang-kadang dia kerja dia biasa je, kerja kampung, anak ramai, hidup elok kan? Siapa bagi rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala dah tentukan rezeki ni. Sebab tu dalam surah Az-Zariyat Allah sebut innallaha huwar razzaq zu quwwatil matin. Sesungguhnya Allah ini dialah yang Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat, sangat kukuh. Allah sebut dalam Quran bahawa dialah yang memberi rezeki.
Kalau sedikit pengajaran daripada riwayat ini, maka kita sebenarnya tak perlu risau. Yang kita perlu risau, kita tidak berusaha. Tidak berusaha, tak buat apa-apa, tunggu je. Tak boleh lah. Kita berusaha, insya-Allah rezeki itu akan ada. Rezeki anak-anak ni akan ada. Adakah orang yang minta mati dia tak bersyukur atau Ya, termasuk ada bersyukur pada zaman dahulu. Termasuk juga maknanya orang ni, saya kata hadis ni, riwayat ni hari ni mungkin kita susah lah nak jumpa, tapi masyarakat zaman jahiliah dulu ada, memang ada kan, sampai dia sanggup bunuh anak perempuan kan, sebab ni lah. Tapi kalau kita pada hari ni, orang yang dah faham semua ni, termasuk tu dia putus asa, dia tidak faham, dia kecewa dengan hidup dan sebagainya. Bagi orang yang begini, berdosalah sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ada perasaan-perasaan ataupun kata apa, rasa nak buat begini, maka kena beristighfar, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena yakin. Sebab tu dalam suatu tindakan kita, bila kita faham, yalah, dalam apa jua kita buat dalam kehidupan ni, dia kena ada ilmu. Apabila ilmu kita tak ada, maka kita akan terdedah melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama dan sebagainya. Sebab tu perlu kepada ilmu. Dan kadang-kadang ada juga kita ni kan diuji, betul? Kan diuji. Kita mungkin tak minta mati, tapi mungkin orang dulu-dulu dia susah payah, dia hantar anak dia ke bagi anak dia kepada orang lain. Situasi-situasi itu mungkin berlaku. Tapi mungkin masa dia bagi tu bukan sebab dia tak suka kepada anak-anak dia. Mungkin sebab faktor apa kita kata? Kesusahan pada masa tu kan. Dia mungkin tak ada cara lain lah. Dia terpaksa serahkan. Itu lain lah ceritanya. Yang ni dia minta anak dia mati dengan sebab tadi tu. Bukan dia tak mampu. Kan, dia ada duit tapi dia minta mati. Di mudah kita tidak termasuklah ni. Baik, seterusnya. Dia pendek-pendek ya. Hadis yang ke-45. Bab yang ke-45. Minta maaf, bab yang ke-45, bab al-waladu mabkhalatun majbanatun. Bab pada menyatakan anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Bab ni dia nak cerita tentang kita ayah ni, dia jadi kedekut, jadi penakut, jadi pengecut dengan sebab anak. Yang ni mungkin ada. Mungkin ada. Okey, hadis yang ke-84. Hadis ni adalah hadis hasan. Ada hadis hasan. Nanti saya cari juga kan, ada riwayat lain yang berkait dengan benda yang sama tapi riwayat dia sahih. Ini saya baca. Kita tengok dulu apa yang disusun oleh Imam Bukhari ni. Haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Lais qala kataba ilayya Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Abu Bakr yawman wallahi ma ala wajhi al-ard rajulun ahabba ilayya min Umar falamma kharaja raja'a faqala kaifa halaftu ayyu bunayya faqultu lahu faqala a'azzu alayya wal waladul alwad. Hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan. Baik, daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berkata, demi Allah, tiadalah di atas muka ini seorang lelaki yang terlebih aku kasih kepadanya daripada Umar. Abu Bakar ni sayang kepada Sayyidina Umar. Maka tak kala dia keluar dan telah kembali, maka beliau telah bertanya, bagaimana aku telah bersumpah wahai puteriku. Dia jumpa puteri dia Aisyah, Aisyah bin Bakar. Maka aku telah berkata kepada beliau apa yang telah beliau ucapkan. Lalu beliau berkata, dia lebih berharga bagiku, sedangkan anak pula paling melekat dalam hatiku. Nak ceritanya, kita sayang macam mana pun kawan kita, sahabat kita, tapi anak tu dia lebih lagi kita sayang. Lebih lagi.
Melekat dalam hati kita. Okay. Baik. Kalau dilihat kat sini, dia kata tajuk dia kan, anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Baik, kita sayang lebih kepada anak-anak ni sampai kadang-kadang kita takut nak belanja. Kita belanja lebih untuk dia tak apa, tapi kita nak sedekah, kita berkira. Kan? Anak kita buat salah, kita takut nak marah. Sebab ni dia pengecut tadi tu. Sebab sayang kepada anak-anak. Berlaku tak kita macam ni? Anak kita nak macam-macam kan, kita beli, tak kira. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, ada orang nak minta sumbangan, sedekah dan sebagainya. Kita rasa RM10 tu macam 100, banyak. Tapi sebab kita sayang kat anak-anak kita tadi tu, 100, 200, kadang hadiah kita bagi macam, kita tak berkira dengan anak sebab kita sayang. Bagus, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai sayang kita tu menyebabkan apa? Kita jadi kedekut. Jadi kedekut. Ambil contoh berlaku dekat kat sekolah-sekolah mungkin kadang kan. Anak kita buat salah, cikgu panggil. Ada kadang dia tak ada terima tu. Anak dia buat salah tu. Dia tetap juga kata anak dia betul. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Kita boleh tengok kan, kadang-kadang keluar TV, buat gambar dan sebagainya. Macam mana anak-anak mak ayah dia. Sebab apa dia defend tu? Sebab dia sayang. Tak salah sayang tu. Tapi kalau sayang sampai anak buat salah pun tak berani nak tegur, kan? Yang tu yang tak boleh. Yang tak boleh. Dia kenapa berlaku macam ni? Sebut macam sebab mak ayah tu kurang kefahaman tentang agama. Jadi malam ni kalau kita baca tentang tajuk ni, kita faham lah. Maknanya kita boleh sayang anak. Memang anak ni takkan fitrah manusia yang normal, mesti dia sayang kepada anak dia, kan? Baik dia sayang. Kalau dia anak kita tak baik pun, dia tetap juga sayang. Tak tahu lah, saya sebut ni saya teringat ada 1-2 keluarga yang saya kenal. Apa nama? Anak ramai, salah seorang terlibat dengan dadah. Keluar masuk penjara ni kan. Tapi sebagai ibu, sebagai ayah, dia tetap juga sayang anak dia tu. Sayang. Orang kata lebih kurang dia terasa hati. Dia tahu anak dia salah, tapi dia terasa hati. Itu sifat ibu dan ayah. Itu sifat ibu dan ayah. Tidak salah. Tapi yang salahnya jangan sampai kita jadi pengecut. Takut kepada anak untuk nak tegur. Itu yang jadi masalah ni. Kan berlaku juga. Dekat saya pun sekarang berlaku juga. Kan cakap kecil hati. Takut dia terasa hati. Dia nak apa semua kita beli. Nak baju, nak apa, kan? Shopee lah, apa lah kan. Apa dia nak semua kita beli. Tapi dia buat salah, kita tak berani tegur. Dia tak sembahyang, kita tak berani tegur. Itu kita jadi ayah yang pengacut dengan sebab oleh anak. Itu kita kena, Wallahualam lah, kan. Saya kadang-kadang terkena benda ni. Dia kena. Sebab kita nak jaga hati anak. Biar dia tak tutup aurat pun, kan. Tapi kalau kita tegur kan, takut dia terasa hati. Sayang, kita sayang kat dia tu. Tapi sayang kita menyebabkan kita jadi pengecut. Kita jadi takut kepada anak-anak. Begitu juga yang kedekut lah. Bakhil, kedekut yang sebut tadi, kan. Orang minta sedekah, minta infak, kita jadi kedekut. RM5 kita rasa banyak, kan. RM5, RM10 kita rasa banyak. Tapi anak nak makan es krim,
harga RM5. Kita tak kira. Sebab apa? Sebab kita sayang. Tidak ada masalah kita belanja anak tu, tak ada masalah. Jangan sampai kita jadi kedekut. Bab lain kita kedekut, kan? Baik, ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Dia tak ada itulah saya bawa sini, kan? An Sa'id bin Abi Rashid an Ya'la al-Amiri annahu qala ja'a al-Hasan wal Husain yas'ayani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadhammahuma ilayhi wa qala innal walada mabkhalatun majbanatun. Daripada Sa'id bin Ar-Rashid daripada Ya'la al-Amiri bahawa dia berkata Al-Hasan dan Al-Husain. Siapa orang macam ni? Cucu kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi memeluk mereka berdua sambil bersabda. Dia kata apa? Sesungguhnya anak adalah tempat kebakhilan dan kekhawatiran. Anak ni tempat boleh kita berkait dengan ni lah, menjadi kedekut dan juga penakut, pengecut. Disebut di sini, saya ambil sikit, ada pengajaran hadis ni disebut anak adalah amanah kepada ibu bapa untuk dijaga dan dididik. Ini kita semua sedia maklum, kan? Sebab tu ada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan juga anak kamu daripada api neraka. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga anak-anak kita. Maka dengan sebab tu kita tak boleh jadi kita jangan jadi orang yang takut untuk nasihat, takut untuk tegur anak-anak. Anak-anak buat silap mesti kena tegur. Ni saya nasihatkan diri saya juga ni. Lebih nasihatkan diri saya lah, kan? Saya ada anak kecil-kecil ni, darjah 2, darjah 5, tingkatan 2, kan? Sedang membesar. Dalam proses nak membesar ni, kadang mereka ni lalui macam-macam lah, kan? Nak suruh dia tutup aurat, nak suruh dia solat, kan? Kalau kita tak berani, takut nak tegur, takut nak minta dia semayang, takut nak minta dia tutup aurat, tak kenalah dengan kenalah dengan yang Nabi sebut ni. Okey. Sebabkan anak kita jadi penakut. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebut dalam surah Al-Anfal, dia kat sini, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahawa harta kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah cubaan. Dan sesungguhnya si Allah pahala yang besar. Jadi anak-anak ni dia menjadi ujian kepada ibu ayah. Siapa yang ada anak, kan, dia memang menjadi ujian. Kadang-kadang ujian tu ringan, kadang-kadang ujian tu berat. Masa kecil, masa dia budak-budak, kita kurang ada mak ayah dia dapat ujian daripada anak-anak masih kecil, masih muda lagi. Ada mak ayah dia mendapat ujian anak-anak ni ketika mana anak-anak tu dah membesar, lepas SPM, dia masuk universiti, kan, dia kerja, dia berkahwin, baru datang ujian-ujian. Bagaimana bentuk ujian? Itu sangat banyak. Setiap kita ni dia tak sama, ujian tersebut dia tak sama. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk bagi perlindungan, bagi nafkah, apa lagi, pendidikan, kasih sayang kepada mereka. Baik, itu dalam riwayat yang lain lah. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada ni.
Jangan sampai anak-anak ni menjadikan kita pengecut dan juga kerikut. Baik, seterusnya hadis yang ke-85. Haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi bin Maimun qala haddatsana Ibnu Abi Ya'qub an Ibni Abi Nu'm qala kuntu syahidan bin Umar إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت فقال من أهل العراق فقال انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا. Daripada Ibnu Abi Nu'min, dia telah berkata, aku telah menjadi saksi kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yakni apabila seorang lelaki bertanya kepadanya tentang hukum darah nyamuk. Lalu dia bertanya, daripada mana? Engkau ni datang daripada mana? Maka lelaki itu menjawab, daripada penduduk Iraq. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, kalian lihatlah ini. Dia bertanya tentang darah nyamuk, sedangkan sesungguhnya mereka telah membunuh anak, yakni cucu Nabi. Siapa? Sayyidina Husain. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, kedua-duanya, yakni Sayyidina Hasan dan Husain adalah harumanku daripada dunia. Ini ceritanya seorang lelaki Iraq ni, dia datang daripada rumah, dia tanya tentang hukum kena darah nyamuk ni. Kemudian Rasulullah kata, mereka ni dulu pernah bunuh Sayyidina Husain. Yang itu lebih penting, lebih besar daripada tanya hukum tentang darah nyamuk ni. Sebab apa? Perbuatan mereka tu sebenarnya membunuh kesayangan, cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu nak cerita tentang kita ni, ayah sayang anak, atuk pun sayang cucu. Kadang-kadang atuk sayang cucu, datuk nenek sayang cucu ni lebih lagi daripada mak ayah sayang anak dia. Kan? Tak tahulah, orang kata dulu, saya rasa tengok macam itu. Betul. Anak kita minta dekat kita, tak dapat. Tapi dia minta dekat atuk dia, dapat. Kan? Dia pergi kedai, kalau ikut ayah dah, tak payah. Marilah beli dah. Tapi dengan atuk, okey. Boleh bawa. Boleh. Sayang. Tak tahu, saya tengok, saya pun ada anak-anak kan. Macam mana kadang-kadang datuk tu dia lebih risau. Anak kita sakit, atuk tu dia lebih risau, nenek tu lebih risau daripada ayah dia. Lebih risau daripada mak dia. Itu menunjukkan apa? Sayang kepada cucu-cucu ni. Ada orang ni sanggup, dia tak ada masalah jaga, walaupun dia tak apa larat mana, kaki berjalan jalan, tapi sebabkan cucu sanggup jaga. Itulah fitrah kita ni. Fitrah seorang ayah dia sayang kepada anak dia, fitrah seorang datuk nenek dia sayang kepada cucu-cucu dia. Baik, seterusnya yang ke-46, bab hamlis sabi 'ala al-'atiq. Bab pada menyatakan memikul ataupun mendukung anak di atas tengkok dan bahu ni. Haddatsana Abu Walid qala haddatsana Syu'bah an Adi bin Sabit qala sami'tu al-Bara radhiyallahu anhu yaqulu ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Hasan salawatullah alaihi ala 'atiqihi wa huwa yaqul Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Al-Bara berkata, aku telah melihat Nabi SAW, sedangkan Hasan salawatullah berada di atas bahu baginda Nabi SAW, dan baginda bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai, maka cintailah dia. Nabi SAW sayang kepada cucu dia, maka cintailah dia.
Sebab tu kita kena sayang kepada ahli bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apa yang kita boleh belajar pengajaran daripada riwayat ini? Pertama, kita hendaklah mengasihi dan menyayangi budak-budak, anak-anak kecil. Sebab Nabi sayang. Sebab Nabi sayang. Anak-anak kita pasti, cucu kita pasti. Kita juga kena sayang kepada anak-anak orang lain, budak-budak kecil. Budak-budak kecil. Orang yang faham tentang agama, orang yang ada ilmu, dia tidak mudah untuk marah, dera, pukul, buat benda-benda yang dilarang dari agama kepada budak-budak, kepada kanak-kanak. Ini semua kita dalam salah, sedia maklum. Dan yang kedua, dalam syarah sebut, kita ni dianjurkan untuk mencintai Sayyidina Hasan, cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kita baca rekan-rekan lah. Yang ke-47, bab al-waladu qurratu ain. Bab pada menyatakan anak itu penyejuk mata. Anak itu penyejuk mata. Siapa anak tu penyejuk mata? Kenapa dia penyejuk mata? Qurratu ain. Kita mula dah tahu lah, bila kita tengok perasaan kita ni tenang tak tenang, kadang dia bermula dengan mata. Bila kita tengok, kita nampak kan. Kalau kita lihat anak kita, cucu-cucu kita buat benda-benda yang baik, dia rasa seronok kita tengok kan. Tapi kalau dia buat benda-benda yang tak elok, sakit mata, dia tidak menjadi penyejuk, dia jadi panas kan. Dia jadi stres, jadi tekanan kepada mata kita. Jadi riwayat ini nak menceritakan tentang inilah bab pada mengatakan anak itu penyejuk mata. Riwayat dia panjang ya. Saya bacalah. Hadis ini adalah hadis sahih. Haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Safwan bin Amr qala haddatsani Abdul Rahman bin Jubair bin Nafir an abihi qala jalasna ila al-Miqdad bin al-Aswad yawman famarra bihi rajulun faqala tuba lihataini al-'ainaini allataini ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallah la walidna anna ra'ayna ma ra'aita wa shahidna ma shahidta fastughdib faj'altu a'jaba ma qala illa khaira ثم أقبل عليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محبرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يحبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم قد كفيتم البلاء بغيركم والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد أحال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل لا يرى ولده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عيناه وهو يعلم أن حبيبه في النار وإنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Surah Al-Furqan ayat 47.
Daripada Abdul Rahman Ibn Jubair Ibn Nufair, daripada bapanya, dia telah berkata, kami telah duduk bersama Al-Miqdad Ibn Al-Aswad pada suatu hari. Lalu seorang lelaki telah melintas, seraya dia berkata, beruntunglah kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah SAW. Demi Allah, kami ingin melihat apa yang telah engkau lihat dan menyaksikan apa yang telah engkau saksikan. Maka ianya telah membuatkan Al-Miqdad marah. Lalu aku menjadi hairan, kerana dia tidak berkata melainkan pada kebaikan. Kemudian Al-Miqdad telah menghadap kepadanya, lalu dia telah berkata, apa yang membuatkan seseorang itu berangan-angan hadir di tempat yang Allah menjadikan dia ghaib daripadanya, yakni dia tidak dapat hadir. Dia tidak tahu sekiranya dia telah menyaksikan bagaimana sikapnya dalam menghadapinya. Demi Allah, telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW beberapa kaum yang telah dibenamkan mereka oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka kerana mereka tidak menyahut seruan dakwahnya dan tidak membenarkannya. Apakah kalian tidak memuji akan Allah Azza wa Jalla ketika dia, yakni Allah, mengeluarkan kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa melainkan Rabb kalian, lalu setelah itu kalian membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi kalian? Sungguh Allah Ta'ala telah menghindarkan kalian bala, yakni cubaan, dengan dikenakan pada orang-orang selain kalian. Demi Allah, sungguh telah diutuskan Nabi SAW dalam keadaan yang paling susah, yang tiada pernah seorang Nabi pun diutus dalam keadaan seperti itu dalam masa fatrah, yakni tempoh kekosongan di antara dua Nabi dan jahiliyah. Mereka tidak tahu bahawasanya agama lebih utama daripada menyembah berhala. Lalu dia, yakni Nabi SAW, telah datang dengan membawa Al-Furqan, yakni membawa Al-Quran yang membezakan antara yang benar dan yang salah, memisahkan antara ayah dan anaknya, sehingga sekiranya seorang melihat ayahnya atau anaknya atau saudara yang kafir, dan Allah Ta'ala pula telah membuka kunci hatinya dengan iman, dan dia mengetahui bahawa sekiranya dia mati, pasti dia akan masuk neraka. Lalu matanya tidak merasa tenteram, sementara dia mengetahui bahawasanya orang yang dicintainya berada dalam neraka. Dan sesungguhnya ia itulah yang telah difirman oleh Allah Azza wa Jalla yang maksud. Dan juga mereka yang diridai oleh Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh daripada isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati kami melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Panjang riwayatnya. Baik, saya nak ringkas kat sini. Dalam riwayat ini, syarah sebut, kita ni sebagai seorang yang beriman, apabila dia melihat ahli keluarga dia, melihat ahli keluarganya melakukan ketaatan kepada Allah, hati dia akan menjadi senang dan tenteram. Dan sebaliknya, jika dia melihat ahli keluarga dia melakukan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati dia menjadi susah, rasa kecewa dan sebagainya. Kita sayang kepada orang, kan, anak kita. Kita nak anak kita, bila anak kita buat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh, kita mak ayah akan rasa tenang. Sebab apa kita tenang? Sebab kita sayang dia. Tapi kalau dia buat benda-benda yang perkara-perkara yang bertentangan dengan agama, yang salah di sisi agama, kita sayang kat dia ni. Kita tengok dia buat benda yang salah, kita akan rasa macam sedih dengan tindakan dia, dengan perbuatan dia. Sebab tu disebut di sini. Sebab apa kita rasa sedih? Sebab kita nak dia ni, orang yang kita sayang ni, sama-sama buat baik, sama-sama masuk ke syurga dengan kita. Tu.
Kemudian disebutnya anak yang menyenangkan hati adalah anak yang soleh. Anak yang menyenangkan hati ini adalah anak yang soleh. Tidak semua anak boleh menyenangkan hati. Ini dalam syarah saya tulis ambil Tak semua anak boleh menyenangkan hati kita. Betul tak betul? Kita ada 3-4 orang anak. Kadang ada masa anak-anak ni dia menyusahkan hati kita. Kita dah bagi nasihat kat dia, kita dah didik dia, bagi pendidikan, bagi ilmu agama sesuai dengan qada Islam, kan? Tapi kadang dia buat benda-benda yang tetap juga buat benda-benda yang salah, sehingga kan kita rasa sedih. Kita rasa sedih, kita rasa kecewa dan sebagainya. Kita tak tahulah tuan-tuan dan perempuan lalui ataupun tidak benda-benda ni. Wallahu a'lam. Saya setakat ni sedih sikit-sikit lah sebab anak masa kecil, kan? Kadang anak-anak kita ni yang dah berkeluarga, dah tua lah, umur dah 30, 40, tapi masih lagi buat perkara-perkara yang menyusahkan hati kita, kan? Dia tidak menjadi, bila kita tengok, dia tidak menjadi tenang, tidak menjadi penyejuk kepada mata kita. Ini berlaku, ni berlaku. Sebab tu kita kena berusaha lah, memastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu mudah ya, kan? Mulut saya sebut menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita jadi anak soleh dan kita minta anak-anak kita pun, mudah-mudahan mereka ni menjadi anak-anak yang soleh dan juga solehah. Anak-anak yang taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Anak-anak yang tahu kenang jasa mak ayah, tahu untuk berbakti kepada mak ayah. Ini antara ciri anak yang soleh, anak yang solehah. Jadi kalau kita dapat anak-anak begini, insya-Allah dia menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Tapi kalau kita tak dapat, kan, katalah pada masa ni, saat ni kita baca tajuk ni, mungkin biasa baca tajuk ni mungkin terlintas dalam hati tuan-tuan dan puan yang bertakwa sekalian, ada dalam keluarga kita ada anak yang sedang menyebabkan dia ni menjadi kita stres. Harap tak ada, kan? Kalau ada, kita kena berdoa lah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sebut ayat dia sebut, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waktu doa tu kita kena selalu baca. Selalu baca. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita isteri-isteri pasangan kita dan juga zuriat keturunan kita yang menyenangkan hati kita, yang menyejukkan mata kita. Kerana kita dah buat dah, kita dah ikhtiar, tapi semua tu yang berlaku adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita sendiri dulu jadi anak yang soleh, kan? Kemudian kita minta kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penyejuk mata kita, insya-Allah. Baik, cukuplah sekadar itu dulu. Insya-Allah kita akan sambung minggu depan bab ke-48, iaitu bab man da'a li sahibihi an aksir malahu wa waladahu. Bab pada menyatakan orang yang berdoa bagi sahabatnya, kawan-kawan dia, agar Allah membanyakkan hartanya dan anaknya. Hadis yang riwayat ni nak cerita tentang boleh tak boleh kita minta doa kepada Allah supaya kawan kita banyak harta, banyak anak. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kuat itu semua datang daripada diri sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat
kepada kita apa yang telah kita kongsi pada malam ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله من العالمين وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.